Tumbuhan memerlukan sokongan untuk yang pertama berdiri tegak untuk mendapatkan cahaya matahari, dan of course tumbuhan memerlukan cahaya matahari. Dan tumbuhan bukan macam manusia dan haiwan, dia kena berlari bergerak kan, tapi pokok dia statik duduk kat situ, so dia hanya membesar saja. Dan tujuan dia membesar dan meninggi tu untuk mendapatkan cahaya matahari. So dia memerlukan sokongan untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey, pokok juga perlukan sistem sokongan untuk menampung berat yang ada pada pokok tu lah. Berat daun ke, berat bunga dan juga berat buah tu utamanya. Okey, dan ketiga menyediakan kekuatan untuk menghadapi tiupan angin. Okey, ni yang paling penting. So that's why sistem sokongan dalam pokok tu memang sangat penting untuk menghadapi ribut taufan dan sebagainya. Juga untuk haiwan bergayut ataupun orang yang bergayut. Okey. Tumbuhan disokong oleh batang dan akar. So kita lebih fokus kepada batang dan juga akar dalam tajuk ni, sebab batang dan akar merupakan sistem sokongan pokok yang utama. Okey, next, sistem sokongan tumbuhan. Kita pergi dulu pada tumbuhan darat. Tumbuh-tumbuhan darat boleh dibahagikan kepada dua, iaitu tumbuhan berkayu. Yang kedua, tumbuhan herba, iaitu tumbuhan tidak berkayu. Tumbuhan herba ni bukanlah tumbuhan yang kita guna untuk buat jamu apa semua. Tumbuhan herba ni adalah satu istilah yang mana kita panggil herbaceous plant ataupun tumbuhan renik, iaitu tumbuhan yang mainly kebanyakannya tidak berkayu. Okey, tumbuhan berkayu seperti pokok rambutan, pokok angsana, pokok mangga, pokok durian dan pokok-pokok yang kita tengok ada batang kulit coklat tu, selalunya mempunyai tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar. Yang keras lah, yang keras. Tisu ini dibina daripada satu bahan kimia yang kita panggil lignin, iaitu bahan yang menyebabkan pokok berkayu ni kita rasa dia keras dan juga tegar. Okey, tumbuhan tidak berkayu pula bergantung kepada air yang tersimpan dalam sel batang untuk sokongan ni. Okey. Tumbuhan ini mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Kejap lagi saya akan terangkan kesegahan sel. Batang tumbuhan tidak berkayu adalah lembut dan layu jika kekurangan air. Okey, sesetengah tumbuhan membentuk struktur khas untuk memberi sokongan tambahan atau untuk memanjat pada sokongan lain untuk memperoleh cahaya matahari. Okey, saya terang yang atas dulu. Sokongan tambahan pada tumbuhan berkayu, kita ada akar bani. Itu dia akar bani. Ni akar bani. Apa lagi sokongan? Akar sokong. Ni akar sokong ataupun prop roots. Kita ada akar jangkang. Ni akar jangkang pada pokok pokok apa ni, pokok bakau. Akar sokong ni dalam pokok pandan, pokok jagung. Akar bani ni pada pokok-pokok yang besar lah. Dia ada bani pokok meranti, pokok cengam, pokok balak dan sebagainya. Okey, itu bagi tumbuhan berkayu. Bagi sokongan tambahan pada tumbuhan tidak berkayu, kita ada sulur paut. Sulur paut ni macam yang pusing ni, ataupun tendrils, sulur paut. Dan kita juga ada akar cengkam. Ni akar cengkam. So dia mencengkam contohnya pada pokok-pokok, selalunya pokok-pokok parasit untuk selain mendapatkan cahaya matahari, dia juga mendapatkan nutrien. Ada juga akar ni untuk seolah menyerap nutrien daripada pokok yang ditumpangnya. So pokok parasit. Okey, sistem sokongan tumbuhan. Tadi kita tengok sistem sokongan untuk tumbuhan darat. Sekarang kita tengok sistem sokongan tumbuhan akuatik. Macam mana pula tumbuhan dalam air ni disokong? Okey, so ini merupakan contoh tumbuhan yang ada di kawasan air. Ada yang tenggelam penuh, ada yang terapung dan ada yang separuh tenggelam. Okey, tumbuhan akuatik tidak mempunyai tisu berkayu seperti tumbuhan darat. Tumbuhan akuatik mendapat sokongan utama daripada apa? Okey, pertama, tumbuhan akuatik dapat sokongan daripada daya apungan air. So ingat, air tolong dia terapung dan itu yang menyokong tumbuhan tu. Next adalah daripada batang dan daun yang terdiri daripada tisu erenkima. Tisu erenkima ni adalah tisu dalam pokok yang berdiri nipis dan mempunyai ruang-ruang udara. So dalam dia macam pelampung. Okey, itu yang menyokong dia. Dan ketiga, batang berongga dan besar. So batang pokok yang selalunya berada di kawasan air juga, dia selalunya ada lubang dalam dia, ada rongga. Contohnya keladi dan teratai. Next, kita tengok kepada perbezaan di antara tumbuhan darat dan tumbuhan akuatik. Apa bezanya? Ada banyak beza sebenarnya kan. Okey, tengok tumbuhan darat, fungsi akar dia menyokong kuat tumbuhan dan berfungsi menyerap air serta nutrien. Itu bagi tumbuhan darat. Kalau tumbuhan akuatik, akar dia hanya sebagai sauh ataupun pengikat supaya tumbuhan tidak dihanyutkan arus air. Tak kira air kolam ke, air tasik ke. So bila ada je pokok tu, bila ada je akar, dia akan macam kapal lah, macam sauh kan. Okey, next segi sistem sokongan. Kalau tumbuhan darat disokong oleh batang, akar dan struktur sokongan tambahan, akar-akar tadi kan. Tapi tumbuhan akuatik disokong oleh daya apungan air dan batang yang berongga. Habitat pula, tumbuhan darat confirm habitat dekat darat. Habitat apa? Tempat tinggal. Tumbuhan akuatik habitat dia dah dekat air. Tak kira lah air tasik, air paya, air kolam, sungai dan sebagainya. Kedudukan stomata. Okey, stomata. Kalau tumbuhan darat, stomata berada di bahagian bawah daun. Tapi tumbuhan akuatik dia berada di bahagian atas daun. Kenapa Okey, dari segi morfologinya tumbuhan darat ni stomata berada di bahagian bawah daun untuk mengelakkan kehilangan air yang berlebihan melalui transpirasi. Okey, tumbuhan akuatik dia tak risau pasal kehilangan air transpirasi sebab dia memang duduk dalam air. Kan? So memang tak kisah pun berada kat atas ke. Okey, kalau ada kat bawah tu nampak sangat kan, kedekut. Tapi dia berada kat atas. So tumbuhan dalam akuatik telah teradaptasi daun dia. Okey, keadaan batang pula. Tumbuhan darat, batang dia ada yang keras, iaitu tumbuhan berkayu, dan ada yang lembut, iaitu tumbuhan tak berkayu. Tapi tumbuhan akuatik kebanyakannya dan memang mainly-nya adalah lembut.
Okey, kerana dia daripada tisu parenkima tadi, iaitu tisu yang ada rongga kat tengah dia. Bagaimana pula dengan pembiakan dan penyewaan? Okey, kalau tumbuhan darat, penembungaan dibantu oleh ejen penembungaan. Ejen penembungaan banyak kan. Okey, kita ada contoh haiwan dan manusia. Tapi kalau tumbuhan akuatik, penembungaan berlaku hanya melalui air. Kebanyakannya melalui air lah. Kebanyakan melalui air. Mungkin ada serangga-serangga terbang, tapi kebanyakannya melalui air. Dari segi daun, mempunyai lapisan kutikal berlilin yang tebal. Selalu tumbuhan darat ni kita tengok dia ada macam daun dia macam licin, ada yang nampak macam berlilin licin sikit. Tapi tumbuhan akuatik ni tidak mempunyai lapisan kutikal yang tebal, dan kebanyakan daun tumbuhan akuatik ni daun dia lebar-lebar dan besar, supaya untuk memudahkan itu untuk bagi yang terapung di atas air. Dan bagi tumbuhan akuatik yang berada di dalam air, selalunya daun dia kecil-kecil, ya. Okey, so ini perbezaan antara tumbuhan darat dan tumbuhan akuatik dari segi aspek-aspek yang saya sebutkan tadi. Okey, next. Macam mana nak menentukan usia pokok-pokok? Kalau manusia kita boleh tanya umur berapa, 13 tahun, umur saya 70 tahun. Okey, tapi kalau pokok macam mana kita nak tahu usia dia berapa? Betul ke tak orang ni? Okay, contoh pokok kat sini kan. Macam mana orang tu boleh tahu pokok dia umur 100 tahun, 200 tahun? Berdoa je kan. Okey, tapi dia ada cara dia. Okey, terdapat beberapa cara untuk menentukan usia tumbuhan bergayu. Macam mana? Okey, antaranya ialah dengan menentukan gelang pertumbuhan yang ada dalam batang tumbuhan. Okey, tak apa, kita tengok. So, cara yang pertama adalah pokok yang ingin ditentukan usianya akan ditebang. Pokok dipotong merentasi batang, maksud kita potong secara melintang macam tu. Gelang yang terdapat pada batang pokok kita kira, satu gelang mewakili setahun. Okey, so pokok ni ditebang, ini kita kira gelang ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu gelang ni mewakili setahun, 2 tahun. So ada berapa tahun dah pokok ni, gelang dia. Ada pokok yang senang, ada pokok yang susah. So kalau pokok yang senang nampak tu okey, tapi yang susah tu kita kena gilapkan dia dengan kertas pasir dan taruh sikit air, dan dia ada teknik-teknik lah yang tertentu untuk macam mana kita nak menentukan. So basically cara ini kita terpaksa tebang pokok. So benda tu agak tidak beretika lah untuk menebang pokok. Ialah cara yang mungkin ada cara lain yang mana kita tak perlu menebang pokok. Okey, so boleh faham yang pertama ni kita tebang pokok dan kita kira berapa dia punya gelang dia. Okey, cara yang seterusnya, ada cara yang kedua. Pokok tidak ditebang tapi dikorek menggunakan gerudi khas. Okey, ni gerudi dia. Pokok digerudi sehingga 75% mata gerudi atau separuh pokok lilik pokok. So nak gerudi dia tu 75% ataupun separuh daripada ukur lilik pokok. Okey, contoh kita gerudi kita pusing dengan gerudi. Mata gerudi dikeluarkan dan gelang pertumbuhan dikira. Okey, dah siap, kita keluarkan. Okey, cara ini akan menyelamatkan pokok daripada tebang. So cara ni kita tak payah tebang pokok, very simple, tapi kena ada gerudi khas lah, dan dia ada teknik yang tertentu lah yang orang pakar dalam bidang perhutanan tahulah. So kita kira lah gelang ni. Okey, sama je konsep dia. Kita kira satu gelang dikira sebagai 1 tahun. Dan sebenarnya okey, apabila kita gerudi ni, okey, kita perlu menambah 5 hingga 10 tahun kepada tahun yang telah kita kira. Okey, contoh kita gerudi, kita dapat tahu ada 20 gelang. Maksudnya pokok ni usia dia 20 tahun dan kita perlu tambah lagi lebih kurang 5 ke 10 tahun. Kenapa kena tambah? Sebab kita gerudi berdasarkan paras dada. Bila gerudi kat paras dada, sebenarnya pokok tu bukan mula-mula besar terus paras dada. Dia bermula daripada rendah lagi. So umur yang peringkat rendah tu kita tak kira. So kita kena tambah 5 hingga 10 tahun. Okeylah, untuk pengetahuan umum, pokok ni kenapa kita buat teknik macam ni? Sebab pokok dia bukan macam manusia. Pokok dia membesar ke atas, ya, sama macam manusia, membesar ke atas, dan dia membesar ke tepi. Jadi bila membesar ke tepi, semakin lama pokok tu semakin gemuk, dia membesar ke tepi, di samping dia makin tinggi, dia makin gemuk. So sebenarnya pokok bila dia dah gemuk, dia sampai ke paras dada tu, maksudnya pokok tu dah beberapa tahun dia dah besar. So perlu ditambah usia, ya. Okey, next, pola pertumbuhan tumbuhan. Hari tu kita tengok pertumbuhan manusia, graf dia saya ingat lagi berbentuk sigmoid, bentuk macam huruf S kan, tapi pokok macam mana? Okey, selalunya pertumbuhan pokok kita tengok dari segi ketinggian dia, bilangan daun, jisim pokok. Okey, dan biasanya kita tengok ketinggian pokok lah. Okey, so ini adalah graf ketinggian pokok melawan tumbesaran pokok. Okey, so graf dia bentuk apa? Okey, graf dia bentuk sigmoid. Sama je, graf dia bentuk sigmoid. Okey, sigmoid bentuk dia S, ya, bentuk dia S. Okey. Kalau kita tengok kat sini, okey, pertumbuhan dia agak lambat sikit. Kerana apa? Kerana pokok ini ingin membina akar yang lebih panjang supaya nutrien dapat diserap, dan bila mencapai je melepasi fasa ini, kemudian dia terus meningkat sampai setahap pertumbuhan pokok akan jadi slow. Kerana apa? Kerana dia ingin mengeluarkan biji benih. Penghasilan pokok tu menghasilkan biji benih dan menyebabkan segala nutrien dan makanan tertumpu di sana dan bukan tertumpu kepada tumbesaran pokok. Okey, dan selalunya bila dah sampai peringkat matang, pokok itu akan pertumbuhan dia akan jadi hampir malar, sama macam manusia. Dan
dan pokok itu juga akan mengalami penurunan ataupun still malah ataupun pertumbuhan negatif kerana pokok tu dah tua ataupun dah matang dan juga mungkin akan mati. Okey, so habis pasal pokok. So maknanya habis setakat sini topik ini. Jadi macam biasa, siapa yang suka video ni boleh share dan boleh like, juga boleh subscribe channel saya untuk dapatkan video-video yang akan saya buat dan video-video yang telah saya buat. So happy study untuk korang. Jangan rusing-rusing, jangan fikir sains ni susah, sains ni senang je, as long as kita nak belajar dan set dalam mind sains ni senang. Okay, so sekian saja video saya untuk kali ni. Semoga kita jumpa lagi dalam video akan datang. Salam sayang daripada saya. Bye bye. Assalamualaikum.